Hai, hari ini saya akan berjumpa sendiri dengan pemilik Inap Desa Pak Tam. Jom. Saya Puan Peti Nuria Begum Matahari. Saya berasal daripada pada tangkap botol kanan. Saya pendidikan awal saya cuma sekolah secondary botol, tapi ambil SPM saya ambil khusus nursing dan kejuruteraan lah kan. Lepas tu terus saya habis khusus saya tugas di Pahang. Di Pahang adalah tempat yang saya tak pernah sampai. Pahang saya daripada Kemeling saya tugas ke Rauk, daripada Rauk saya posting ke Teluk Intan. Dan dari Teluk Intan saya pergi ke Melaka untuk ambil kursus kejuruteraan lagi. Lepas 2007 saya transfer ke Hospital Manjung. Pernahkah Puan melibatkan diri dalam persatuan perkawanan? Saya ni betulnya saya minat dalam perniagaan ni kecil-kecilan. Sedangkan masa saya kerja kat Teluk Intan, saya buat apa juga bisnes. Contohnya, pergi kedai Bengali tu ada jual kapet, saya akan pergi ke dalam kampung, saya tanya makcik-pakcik tu nak kapet tak? Okey, nak. Okey, saya akan beli. Adakah Puan fokus pada perniagaan ini atau ada perniagaan lain? Buat masa sekarang saya mandangkan husband pencen, jadi dia ada kat rumah sepenuhnya. Jadi untuk homestay ni saya bagi kat dia lah. Selain daripada itu, kita pun ada buat kerepek pisang. Sebab asalnya kerepek pisang ni semua tanam-tanam pisang. Husband saya memang minat kebun. Jadi ada pisang, dia tanya nak buat apa. Dia kata, belajar buat kerepek. Jadi saya ajar. Mula saya yang ajar dia buat kerepek. Sekarang saya nak buat, saya tak reti dah. So dia lagi master lah. Jadi tempat yang kami selalu jualnya selalu macam kat kampung ni dan tempat kerja saya lah. Dan seterusnya kita akan beralih kepada slot soalan daripada penonton. Dipersilakan. Apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Puan sepanjang menjalankan perusahaan ini? Setakat ini cabaran dia taklah berapa banyak. Cuma bila dah jadi PKP ni macam bulan 12, 11 ni memang ada rutin lah. Untuk penerbit kahwin lah, diorang datang cuti tapi semua terpaksa batal lah. Sebab yang majlis pun dibatalkan, so diorang pun tak dapat nak datang, so cancel je lah. Setakat itu je lah, tak ada. Sebab selalunya saya, diorang akan datang, inform bagi tahu diorang nak datang. Kemudian diorang, kalau kita kata diorang nak cancel pun, kita sebagai ni, saya tak nak ambil deposit ke apa ke, saya akan pulang balik, tak ada masalah. Siapakah model atau inspirasi yang membuatkan Puan minat berniaga? Okey, homestay ni pada mulanya saya pergi ke Selangor. Ada kawan husband, dia duduk dekat Sungai Haji Nurani. Diorang ada beberapa biji homestay sebab sana ada kawasan memancing dan percutian. Jadi saya tertarik dengan dia punya dekor rumah dia dengan berbagai-bagai pattern. Jadi dari situ saya fikir dekat suami, kenapa tak kita buat dekat sebelah rumah tu, raya ada kawasan. Jadi kita buat kat sini, kita naikkan sebab kita boleh juga buat untuk penginapan homestay juga. Sebab bila diorang akan datang, diorang akan rasa seronok dengan suasana nyaman kampung kan. Terusnya, kenapa Puan memilih perniagaan homestay sedangkan di luar sana terdapat pelbagai bidang perniagaan seperti bidang peruncitan iaitu membuka kedai runcit dan menjual barang basah atau barang kering. So, kenapa? Homestay ni adalah satu perniagaan yang kita fikir dia tak memakan masa yang panjang, kita cuma buatlah tinggi kos. Tapi maintenance dia kita cuma jaga kebersihan dia, kemudian kita punya landscape, kita punya perabot peralatan. Sebab bila kalau kita yang lain macam kedai runcit, dia memakan masa satu hari untuk kita terpaksa duduk di kedai, lepas tu nak cuti, nak apa payah. Jadi macam ini kita cuma weekend je. Dalam perancangan jangka masa panjang, adakah Puan ingin mengembangkan perniagaan Puan ke taraf yang lebih tinggi? Setakat ini saya rasa bersyukurlah. Sekarang ni saya nak naik lagi satu homestay. So sekarang ni tengah dalam proses lah. Mungkin dalam pertengahan bulan 12 nanti siaplah lagi tinggi. So alhamdulillah sekiranya ada family yang datang ramai, diorang nak bercuti dengan keluarga yang besar, dialu-alukan sebab dah ada
ada tiga buah rumah homestay. Jadi diorang lagi lebih selesa. Jadi diorang boleh booking awal-awal dan kita akan sediakan tempat apa semua. Nanti diorang tak perlulah nak ambil yang jiran lagi apa semua. Sebab biasa bila diorang datang je, diorang akan ambil sini dua dan ambil tempat lain. Tapi diorang akan berkumpul kat sini. Di sini diorang akan buat tukar nikah lah. Diorang akan buat makan-makan. Jadi sekarang dah tak ada masalah. Dah boleh lah masuk sekali je cakap. Adakah Puan membuat sebarang pinjaman untuk menguruskan perniagaan Puan? Okay. Tentang untuk kita nak naikkan sesuatu tu, kita mesti ada pinjaman lah. Bagi saya, masa saya daripada bujang lagi, saya dah suka menabung. Saya dulu ada skim ASB. Kemudian saya beli tanah. Kemudian bila dah saya beli tanah, timbul keinginan nak buat rumah. Kebetulan husband pun berhenti Navy apa semua. Jadi duit dengan duit simpanan dia apa semua saya laburkan untuk buat rumah. Bila dah buat rumah pula, kebetulan saya ada juga buat loan dekat, beli rumah dekat Sri Iskandar. Bila Sri Iskandar tu, bila harga sudah okey, sebab saya beli tu, masa tu rumah kos rendah je dan RM35,000 je. Kemudian lebih kurang dalam 2010 ke 12 macam tu, saya jual balik, harga tu naik tu. Jadi dengan modal tu, saya naikkan di rumah homestay saya. Sebab kita kena pandai invest dan multiplykan balik apa yang nak kita ganti. Kita tak boleh dapat duit, kita enjoy je memang habis. Jadi saya dapatkan income dan saya akan jadikan dia ni. Kemudian bila rumah saya dekat Pasar 3B, saya jual, tapi juga tanya anak-anak macam mana nak tak rumah ni. Lepas tu diorang pun kata tak berminat. Okey, tak minat, saya naikkan 2 biji rumah sewa. Saya ada 2 biji rumah sewa lah di bahagian belakang homestay saya, dengan sewa RM500 lah untuk ni. Jadi secara tak langsung kalau saya ceritakan, dia memang beri pulangan. Sebab jadi dia mendoublekan balik. Jadi tu yang saya fikir lebih baik saya buat rumah sewa juga. Jadi jangka panjang, kemudian kalau anak-anak nak duduk esok pun dah selesa, dah ada rumah. Soalan terakhir, apakah nasihat Puan kepada golongan muda yang ingin berkecimpung dalam dunia usahawan ini? Okey, kiranya minat dalam bidang homestay ke whatever, apa pun, jual belacan pun tak apalah. Jadi yang penting kita kena ramah, kita kena ikhlas, kemudian kita ada perancangan. Sebab semua tu memerlukan kita punya kreativiti kita. Sebab selain daripada kita nak buat sesuatu bisnes, kita juga kena ada idea. Idea tu bukannya kita boleh dapat, kita pergi kursus di mana memang betul boleh dapat kursus, tapi secara tak langsung kita buat kelainan daripada yang lain. Sebab bila ada kelainan daripada lain, orang akan kata Inap Desa ni dia ada satu tarikannya pada environment dia pun nak melambat, tengok air terjun ada, kemudian ada burung, ada ikan. Jadi secara tak langsung diorang kata, kadang-kadang saya rasa seronok sebab ada yang menyewa ni, diorang duduk Shah Alam, duduk rumah flat. Pagi-pagi anak dia terkejut dengar bunyi ayam kokok, bunyi burung. Jadi diorang cari-cari kat mana bunyi, mana diorang pergi tengok. Jadi secara tak langsung diorang pun rasa best, sebab salah satu daripada pengalaman baru untuk anak. Terima kasih kerana sudi bertemu Rahmah. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Okey, terima kasih. Semoga selamat berjaya dan berjaya di dalam pelajaran dan teruskan usaha. Alhamdulillah, sebab bila dia sebut tentang Inap Desa Patam, mana yang pergi tu feedback dia, alhamdulillah diorang akan bagi tahu seronok dan diorang rasa selesa. Kemudian saya juga dah daftar dalam mudah.com lah. Kalau katalah ingin nak melawati di mana ada galeri untuk gambar-gambar, cerita apa semua, dalam mudah.com dan dalam Facebook pun ada. Dalam Facebook dan dalam Google sekalipun ada. Selain daripada itu, kami juga menyediakan kemudahan kalau misal kata diorang nak buat family day, diorang nak persusian diorang sebelum pergi ke Pulau Pangkong, kemudian diorang stay kat sini dulu, lepas tu pagi besok tu next tu diorang pergi ke Pulau Pangkong. Jadi diorang balik dan malam tu diorang akan buat BBQ ke, buat makan-makan, dan saya pun ada showkan kat dia. Kalau perlu kita boleh
sediakan semua barang kelengkapan macam nak buat BBQ ke atau perlukan masukkan makanan ke, tapi saya inform saya awal-awal lah sebab saya pun bekerja. Jadi bila kalau saya ada permintaan, saya akan ambil cuti. Jadi saya akan arrangekan lah untuk semua tu.